Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua, especially kepada adik-adik kita yang lepasan SPM yang telah menanti-nantikan My Future Lifestyle untuk kali kedua ya. Okey, bersama topik kita pada hari ini ialah bercita-cita menjadi doktor. Ketahui dunia kedoktoran sebenar bersama pakar. Sebelum saya bermula dengan kita punya lifestyle, bersama-sama dengan saya ialah Dr. Fazrul dan Dr. Suhashini. Sebelum saya introduce mereka dengan lebih lanjut lagi, saya cuma nak bagi tahu atau mention yang lifestyle kita ialah disponsor oleh Melaka Manipal Medical College ya. Jadi kita amat berterima kasih kepada Melaka Manipal Medical College kerana bersama-sama menjayakan program Live Talk kita ini kali ini. Okey, untuk adik-adik yang di luar sana yang masih baru mengetahui tentang apa itu My Future atau apa itu My Future Platform. My Future ialah salah satunya search engine ataupun kita akan panggil search engine platform untuk pelajar-pelajar khas untuk SPM leavers atau SPTM leavers ataupun A-level sekalipun yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang institusi-institusi pengajian tinggi di Malaysia. Jadi adik-adik boleh pergi kepada website kami dan boleh melihat terdapat pelbagai universiti di myfuture.com.my. Dan adik-adik sendiri boleh compare, boleh tengok review, boleh tengok pricing dan sebagainya. Dan topik kita khas hari ini ialah berkaitan dengan medical college ataupun medical university yang disponsor oleh Melaka Manipal Medical College. Jadi topik kita khas lebih kepada medicine lah untuk adik-adik yang ingin tahu bagaimana untuk menjadi doktor ataupun apa yang terbaik ataupun pathway ataupun steps untuk menjadi seorang doktor yang berjaya ya. Okey, jadi adik-adik sebelum kita bermula saya ingin introduce kita punya guest speakers, Dr. Fazrul dan Dr. Muhammad Fazrul daripada UiTM Hospital dan Dr. Suhashini Sivasegaran. Okey. Dr. Fazrul merupakan seorang pakar di Emergency Department di UiTM Hospital. Dan Dr. Suhashini buat masa ini masih lagi di Universiti Malaya dan mempelajari mengenai family medicine ataupun mengambil master dalam family medicine ya. So welcome doctors. Thank you very much for being part of this live talk and terima kasih lagi kepada Melaka Medical College ya. Alright, doctors, sebelum saya bermula dengan lebih lanjut, mungkin kita boleh tahu lebih lanjut lagi tentang background sedikit tentang mungkin Dr. Fazrul boleh bermula explain tentang background Dr. Fazrul ataupun bagaimana Dr. Fazrul boleh menceburi bidang kedoktoran. Okay. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Saya sebenarnya mula mendapat pendidikan awal. I had my undergraduate from the University Kebangsaan Malaysia. Okay, I graduated and then I started as a house officer. Try your email. Right, and then kemudian saya melanjutkan pengajian saya dalam bidang perubatan kecemasan dan sini saya berkhidmat sebagai pensyarah perubatan dan juga pakar perubatan kecemasan di UiTM. Oh, okey. Jadi berapa lama tu? Agak-agak berapa lama perjalanan untuk menjadi seorang pakar di UiTM Hospital? Kalau nak kata perjalanan selepas SPM, ya, kalau selepas SPM, it took me about 5 years, 7 years, 9 years. My SPM was in 2003, so it took me about kira-kira 17 years. Yeah, 17 years of the SPM. Oh, okay. Straight away daripada SPM terus ke bidang kedoktoran ya. Maksudnya terus universiti, college dan sebagainya untuk terus menjadi doktor ya? Ya.
Ambil pre-degree ke ataupun macam mana? Mungkin budak-budak mungkin boleh explain a little bit sebab mungkin mereka yang tak familiar dengan cara perjalanan selepas SPM tu, apa yang mereka perlu buat? Okay, ada few options. Okay, sama ada kita buat A-levels atau matriculation, ya, ataupun mengambil STPM, ya. Tapi apa yang saya lakukan sebelum ini ialah saya mendapat pengajian matrikulasi. Okay, selepas itu matrikulasi saya selama setahun. Kemudian saya melanjutkan pengajian dalam bidang degree lah, di Universiti Malaysia. Okay. Kemudian apa yang kena buat ialah habis graduation tu, kita graduate, kita akan kena buat latihan perubatan siswaza, pegawai perubatan latihan siswaza, ataupun housemanship, housemanship, selama 2 tahun. Okay, so and then after habis housemanship, kita akan jadi medical officer. Dan it depends sama ada kita nak kekal sebagai medical officer ataupun kita nak mengambil apa-apa bidang kepakaran, latihan kepakaran. Dan ada banyak latihan kepakaran yang betul. So, but I chose to actually be in emergency medicine. Oh, okay. So you took emergency medicine, ini kepakaran Dr. Fazrul lah, ya? Yeah. Okay. So, kenapa berminat untuk menjadi emergency ataupun memilih kepakaran dalam bidang emergency? Kenapa emergency? Ada banyak kan, ada apa orang kata, ada cardiologist lah. Okay, bagi kami yang orang biasa-biasa ni mungkin tak familiar sangat lah dengan term-term sebagainya kan. Tapi ya, ada bidang, kita sedia tahu ada terdapat berbagai bidang yang kedoktoran yang kita boleh kita boleh specialize. Jadi kenapa memilih bidang emergency itu? Sebab saya rasa sebab saya ni suka adrenaline tu, the adrenaline rush. Saya suka untuk berada dalam terlibat secara aktif dalam resusitasi pesakit, ya. Kalau pesakit yang datang ke hospital di kecemasan, mereka selalunya adalah dalam keadaan critical, ya, tidak stabil. Jadi the process of resuscitation tu, it really excites me. So and the teamwork, and also that's the main problem, the main reason why I actually chose emergency medicine. Oh, okay. Jadi memang berminat dengan adrenalin dan sebagainya, macam kita tengok dari cerita-cerita doktor lah, ya, macam apa orang kata Grey's Anatomy kan. Yes. Kalau ada yang nak tahu ER tu bahagian Dr. Fazrul lah, ya. Okay, Dr. Fazrul, selain daripada tu di sekolah dulu, okay, kita cuma nak tahu lah, ya, kalau ataupun mungkin ada teman-teman ataupun kawan-kawan macam di sekolah dahulu, Dr. Fazrul mengambil bidang sains ataupun sastra, atau boleh ke macam mana? Okay, so selepas PMR, okay, tingkatan 4 dan 5 tu saya join Pure Science. Pure Science. Okay, alright. So I took biology, chemistry, physics, and maths, dan subjek-subjek lain lah. So I was in the aliran Science Tulin, nama dia, Science Tulin. Is it still called Science Tulin nowadays? Yes. masih lagi kita panggil Science. Okay, so ambil Science Tulin lah, ya. Kalau ambil course lain boleh ke? Kalau ambil peluang atau macam mana? Well, I'm not so sure about whether yang ambil bidang yang tidak ambil subjek sains sama ada mereka boleh adapt ataupun tidak semasa during their A-levels. Yeah. Kalau if let's say the college accepts that kind of qualification, then I rasa okay kot, ya. Saya tak berapa pasti dalam bab tu, tapi saya rasa if you have a basics in your science, especially biology, chemistry, so akan dapat lebih membantu adik-adik ni semasa A-levels, sebab ataupun matrikulasi, sebab itu penting, sebab di situlah kita perlu
skor, okay, kita perlu dapat keputusan yang baik supaya kita diterima masuk ke fakulti perubatan. Okay. Jadi that transition period is actually important because that's where kita boleh bersedia dan di akademiknya. Okey, faham, bagus. Okey, harap-harap adik-adik semua ada agak clear lah dengan apa yang dia explain tadi. Tapi mungkin cara Dr. Fazrul agak berbeza dengan Dr. Syuha, ya. Kerana Dr. Fazrul graduate daripada public university, salah satu public university melalui program matrikulasi. Jadi bagaimana Dr. Syuha, apa khabar? Lama kita bercakap dengan Dr. Fazrul, ya. Okey, Dr. Syuha. Mungkin boleh explain macam mana perjalanan sebagai seorang doktor, kerana perjalanan mungkin agak berbeza atau macam mana? Okay, agak berbeza dengan Dr. Fazrul. Saya buat STPM. So selepas itu masuk program Science Student Form 4, Form 5, Science class. And then lepas tu I join STPM. So 2 years of STPM and then only I joined medical medicine. Yeah, so that's the difference. Itu yang berbeza dengan Dr. Fazrul. Okay. So sama ada boleh pilihan untuk masuk matrikulasi ataupun STPM juga boleh, ya, dan kemudian terus ke degree degree medical lah. Degree dalam kedoktoran lah, ya. Ya. Betul. Okey, dan sekarang ni Dr. Syuha masih masih melakukan atau dalam perjalanan untuk menjadi seorang pakar? Sekarang saya dalam perjalanan mendapatkan kepakaran saya dalam pakar perubatan keluarga. So saya pun akhir saya menjalani program. Ini adalah untuk selama 4 tahun. So daripada 2016 hingga tahun ini tahun akhir saya. Okey, kalau untuk perjalanan kepakaran lebih kurang dalam 3-4 tahun macam tu untuk seorang doktor, ya? Selepas for specialization. For specialization, yes. So lepas STPM saya masuk program medical untuk 5 tahun. 5 tahun tu saya join housemanship di mana saya menjumpai Dr. Fazrul. Okey. 2 tahun housemanship, saya buat medical officer 2 tahun di Department ONG. Okay. Alright. Lepas itu baru saya apply untuk masters, membuat pakar untuk dalam bidang perubatan keluarga, iaitu family medicine. Okay, kenapa doktor memilih untuk pakar family medicine? Saya memilih pakar family medicine atau pakar perubatan keluarga lah. Actually sebab lepas semasa saya membuat program bekerja di Department ONG iaitu Obstetri dan Gynecology, mendapat tahu yang mungkin yang tu saya tak dapat kegembiraan bila bekerja. Then orang kata satisfaction lah. Ya, baru I fikir ambil masa untuk berfikir apa yang actually I nak, apa yang menyebabkan saya, apa yang bidang yang saya lebih suka selepas obstetri dan gynecology, yang pakar perubatan ialah satu daripadanya. Itu yang I mengambil cadangan untuk apply untuk program master dia. Okay. Alright. So dalam keadaan kita masih berborak-borak tentang background sebagai seorang doktor dan macam mana perjalanan untuk menjadi seorang doktor, just a little bit lah, mungkin ramai yang ingin tahu kerana sekarang dalam keadaan proses COVID, adakah Dr. Fazrul atau Dr. Syuha ada orang kata menaburkan bakti dalam program ataupun dalam keadaan COVID sekarang, dan bagaimana cabaran yang dihadapi? Mungkin boleh bermula dengan Dr. Fazrul dulu. Okay, sebagai seorang yang bekerja di Jabatan Kecemasan, jadi kami perlu sentiasa bersedia, ya, lengkapkan jabatan, staf kekitangan kami supaya sentiasa bersedia seandainya kami menerima
pesakit COVID-19 ataupun yang disyaki COVID-19. So di hospital UiTM bukanlah hospital COVID-19, okay, tetapi jiran kami iaitu Hospital Sungai Buloh ialah hospital yang telah dipilih sebagai hospital yang untuk merawat COVID-19. Jadi sebagai rakannya, jiran terdekat Hospital Sungai Buloh, kami ni bantu dari segi merawat para pesakit yang bukan COVID. Jadi orang tak COVID ni dia datang ke hospital UiTM, dia akan beri rawatan di hospital UiTM. Jadi whatever it is, we still need to be cautious and prepared, and prepared. So, the preparation to it is something yang saya rasa sangat mencabar, dan now I think we have learned a lot, and alhamdulillah things are going good now. Oh, okay. Thank you very much, frontliners sentiasa bersedia. Okay, Dr. Syuha, bagaimana? Ada ke mungkin pengalaman sedikit tentang menghandle pesakit COVID dan sebagainya? So actually bersama macam Dr. Fazrul juga, frontline, because daripada tahap saya, sebab saya bekerja sebagai, sekarang memasuki my training currently dalam tahap akhir ni, saya attach kat klinik kesihatan. So kat klinik kesihatan, yes. So kat klinik kesihatan kita pun mengambil, kita pun ada role dalam COVID ni, di mana kita akan buat saringan siapa yang perlu di-swab dan siapa yang perlu dimasukkan ke ward kalau disuspek positif, dan kita akan berhubungan dengan emergency department, so hubungan dengan Dr. Fazrul lah. Okay. Sentiasa bersedia jugalah Jadi terima kasih. Sebenarnya kita pun harus mengatakan terima kasih kepada doktor kita, bukan saja kepada Dr. Fazrul dan Dr. Syuha, tetapi kepada frontliners kita. Nampaknya keadaan COVID masih boleh dibendung Terima kasih banyak-banyak kepada doktor-doktor kita dengan planningnya, mungkin dengan membantu dalam saringannya. Dan terus terang, saya bukan saja pernah bekerja dengan Dr. Fazrul dan Dr. Syuha, saya juga pernah bekerja dengan doktor-doktor yang lain, dan rata-ratanya dalam keadaan yang berbahaya pada awal-awalnya Dan terima kasih for being the frontliners. Kita sangat appreciate lah. Jadi kalau adik-adik di luar sana yang nak menjadi seperti hero-hero kita, hero Malaysia ni, seperti yang telah sentiasa diceritakan oleh Dr. Dato' D.G. Hisham. Okay, jadi boleh masing-masing ataupun ada kawan-kawan yang ingin melihat live talk kita, masih boleh share dengan kawan-kawan. Mungkin ada datang minat ataupun ingin tahu lebih kepakaran apa yang mereka mahu lakukan, masih boleh join kita. Dan saya lupa nak bagi tahu pada awal-awal tadi juga, kita akan move towards kita punya lucky draw session. Jadi dalam lucky draw ini, kalau ada kawan-kawan yang masih ingin berminat dalam menonton live talk, boleh ajak kawan-kawan, boleh memenangi Sony Bluetooth headphones, alright. Lagi satu, kita kepada mereka yang berminat, mereka juga akan mendapat rebate sebanyak 1.5 ribu untuk student yang akan enroll ke Melaka Manipal Medical College Jadi selain daripada itu, kita juga akan ada cabutan bertuah seperti gaming laptop. Jadi kalau ada kawan-kawan yang masih belum join lagi, mungkin yang masih berminat nak menjadi doktor dan sebagainya, ataupun ingin tahu dengan lebih lanjut bagaimana ingin menjadi doktor, bolehlah melayari ataupun melihat kita punya live talk. Dan kita juga di co-sponsor oleh MenCouch Psychology and Wellbeing Center. Memandangkan sebelum ni ada MCO kan, kalau adik-adik yang masih terperap di dalam rumah dalam keadaan bermasalah atau mempunyai mental health problems, bolehlah berjumpa ataupun research tentang MenCouch Psychology dan berjumpa dengan mereka. Jadi kita move sekejap kepada kita punya lucky draw session, doctors. Okay, minta maaf doktor, kita move sekejap kepada lucky draw session kita. Saya akan mengambil nama untuk cabutan bertuah. Jadi kita lihat siapa yang akan menjadi pemenang cabutan bertuah Sekejap saya nak
Apa ni? Aisyah, Nur Aisyah binti Ibrahim. Okey Aisyah, kalau Aisyah dengar cabutan bertuah ini, Aisyah kena telefon kita dalam masa 10 minit Aisyah. Jangan lupa ya, kena telefon kita dalam masa 10 minit untuk kita dapat tahu yang Aisyah betul-betul melihat ataupun sedang melihat kita punya live talk, dan kita akan tanya satu atau dua soalan yang simple untuk verify mengatakan Aisyah telah melihat kita punya live talk. Phone number ada di website kita juga, dan juga akan kita bagi tahu sebentar lagi. Jadi boleh telefon dalam masa 10 minit. Tim kita masih lagi di office. Aisyah boleh telefon kepada 03-9212-4900. Aisyah Nur Aisyah binti Ibrahim ya. Aisyah boleh telefon kepada kita 03-9212-4900. Jadi Aisyah telah memenangi salah satu cabutan bertuah kita, iaitu rebate lucky draw. Okey, kita akan ada lagi satu lucky draw sebentar Aisyah. Sila telefon kita dalam masa 10 minit ya Aisyah. 03-9212-4900. Lagi satu yang akan memenangi rebate ialah Fiona Gloria. Adik Fiona Gloria, adik juga harus menelefon kita dalam masa 10 minit. Okey, di telefon number 03-9212-4900. 03-9212-4900. Fiona Gloria. Adik juga memenangi rebate lucky draw ya. Rebate untuk menghadiri Melaka Manipal Medical College. Dan yang terakhir kita punya lucky draw. Okey, lucky draw yang terakhir kita ialah Sony Bluetooth headphone. Ni siapa ni? Tivia Shini. Adik Tivia Shini, minta tolong adik untuk telefon kita dalam masa 10 minit. Kalau tak telefon nanti orang lain yang dapat. Jadi adik Nur Aisyah binti Ibrahim, adik Fiona Gloria dan adik Tivia Shini, sila telefon 03-9212-4900. Untuk adik Nur Aisyah, adik memenangi rebate 1,500 untuk enrollment kepada Melaka Manipal Medical College. Adik Fiona Gloria juga memenangi rebate untuk enrollment kepada Melaka Manipal Medical College. Dan adik Tivia Shini memenangi Sony Bluetooth headphones. Jadi adik-adik yang saya telah sebutkan nama, tolong telefon 03-9212-4990. 03-9212-4900. Okey, 03-9212-4900. Jangan lupa, terakhir sekali saya mention lagi, adik Nur Aisyah binti Ibrahim, Fiona Gloria dan Tivia Shini, tolong telefon kita sekarang ya. Terima kasih. Okey, untuk sekali lagi saya ingatkan bahawa program kita disponsor oleh Melaka Medical College di Melaka. Saya nak share sedikit tentang Melaka Manipal Medical College ya. Okey, untuk pengetahuan adik-adik, Melaka Manipal Medical College adalah salah satu college yang paling lama dan well established dalam private medical dan dental college, alright. Dan telah ada dalam 30,000 patients a year available for clinical experience training through collaboration with major hospitals and health center. Okay. Dan ianya terletak di Melaka. Jadi kalau adik-adik yang suka dengan Melaka, this is the best place untuk adik belajar lah ya. Melaka itu merupakan cultural city kita dekat sini ya, UNESCO city. Jadi kalau adik-adik berminat untuk tinggal di sana, jadi bolehlah, ini tempat yang terbaik untuk adik belajar tentang kedoktoran.
Dan Manipal juga ialah salah satu college yang di-recognize globally dan dia akan prepare adik-adik lah untuk ke arah kedoktoran dan sekiranya adik-adik ingin menjadi pakar boleh juga enroll kepada Melaka Manipal Medical College. Dan adik-adik kita masih ada lucky draw, jangan tinggalkan live talk ni, mungkin kawan-kawan masih ada lagi lucky draw ataupun ajak kawan-kawan untuk join lucky draw, mana tahu boleh share ke, kan, sebab chances dia lagi tinggi kalau kita selalu share. Macam tu. Okay, so sekarang moving towards another question. Now, sebagai seorang doktor Dr. Fazrul, kita mungkin mula dengan Dr. Suhashini, Dr. Suha lah, Dr. Fazrul je kan. Okay. So kalau macam Dr. Suha kan, sekiranya Dr. Suha mengambil kepakaran dalam bidang family dan apa orang kata dalam family medicine ni, macam mana role-nya ataupun day to day shift sebagai seorang doktor? Hello Dr. Suha. Dr. Suha, kita tak dengar sekejap. Hai. Boleh dengar? Hai, boleh dengar ke? Sekarang boleh dengar. Okay. Okay, hi. So actually so dalam bidang kepakaran untuk perubatan keluarga atau also known as family medicine, so dia terdapat adalah doktor yang bekerja di klinik kesihatan. In a way, kita ada di klinik kesihatan. So tugas seorang pakar perubatan keluarga selain daripada merawat pesakit sehingga sembuh adalah terhadap komuniti dan keluarga. Saya memainkan peranan sebagai pakar perubatan keluarga dalam kesihatan masyarakat, bermula dari ibu hamil, kelahiran, penjagaan selepas bersalin, penjagaan bayi, imunisasi, perancangan keluarga, penyakit kronik, dan kesihatan mental, kesihatan sekolah, pelajar di sekolah, and also menjaga kesihatan golongan orang tua. So banyak juga kita punya kerja di klinik kesihatan. Selain daripada lebih menyeluruh skop dia lebih menyeluruh jumpa jadi dapat jumpa ramai orang lah. So dapat berjumpa ramai orang, komuniti juga, dan dapat menjadi doktor kepada keluarga. So lebih membantu kepada komuniti kepada komuniti dan keluarga. So it's like a family doctor. Jadi okay. Interesting juga maksudnya selalu jumpa orang-orang dari from all walks of life. Kita cakap tu from all walks of life. Jadi tak boring sangat lah. One way you can put it. Okay. We have also like apart from tu yang kita ada juga prinsip-prinsip kita lah sebagai perubatan keluarga is like penjagaan kita berterusan. We hardly will touch patient, and then considered we are like the front liner, the primer care before Dr. Fazrul lah. So the first layer lah kan, sebelum hantar ke department lain tu. Okay, faham. And then so selain daripada also penjagaan tu, kita menjaga macam penjagaan menyeluruh, like you say we take care of all walks of life juga lah. And then penyelasan rawatan, so like we menyelas rawatan dengan hospital kecemasan, and then also memainkan peranan dalam meningkatkan kesedaran kesihatan di komuniti. So like health awareness, involved in health awareness campaign, dan antara nasihat like nasihat on makanan seimbang and exercise untuk mengurangkan berat badan, so that patients community boleh prevent daripada penyakit daripada macam so kind of like menjadi masalah di Malaysia sekarang obesity. So we kind of play a major role there. So kind of like health awareness, improve health of community, so to prevent penyakit kronik,
And then also kita bagi pendidikan improvement in gaya hidup lah. And then di samping itu pun saya juga akan memberi bantuan kepada golongan-golongan yang bermasalah macam bekas penagih dada. And then untuk kembali membantu mereka kembali ke komuniti. Also memberi khidmat untuk berhenti merokok. And then so kami juga membuat lawatan rumah kepada untuk memberikan perkhidmatan kesihatan kepada golongan yang kurang upaya. And then especially yang post-stroke care, wound care. Kita juga membuat lawatan rumah for those antenatal lah, macam ibu kandung dan also untuk anak mereka lepas lahir. Itu antara yang kita beri. Agak ni surprising sebab kita selalu rasa macam doktor ni kita sakit kita pergi tengok itu saja kan, kita tak tahu kalau di belakang klinik kesihatan tu ada prosesnya, ada segalanya daripada segi awareness, daripada segi menjaga, daripada starting apa orang kata kalau macam orang yang nak bersalin tu daripada awal sampai sampai dah beranak, sampai ni, itu yang kita lihat ya. Okay. Very good. Okay, untuk pelajar-pelajar di luar sana yang mungkin mau menjadi seorang doktor tapi bukan seorang tidak berminat sangat dengan emergency, boleh menjadi seorang family doctor ya. Okay, so Dr. Fazrul, macam mana Dr. Fazrul punya role as emergency doctor dekat hospital? Okay, sebenarnya orang tak tahu yang ada ramai yang tak tahu yang sebenarnya Jabatan Kecemasan ni dia ada pakar yang menyelia Jabatan Kecemasan ni. Tidak di semua hospital tetapi di kebanyakan hospital besar ya, Jabatan Kecemasan ini akan ada pakar perubatan kecemasan. So tugas pakar perubatan kecemasan ni dia ialah untuk pastikan bahawa proses perawatan pesakit di kecemasan ini sentiasa terkawal ya, diselia ya. We are giving the best service to the patients who come into us ya. Kami terlibat secara langsung ya, secara aktif dalam resusitasi pesakit yang kritikal, pesakit yang tidak stabil yang datang ke kecemasan, termasuk pengurusan trauma, politrauma, pengurusan bencana, pengurusan bencana juga seandainya ada tanah runtuh ataupun ada bangunan runtuh dan sebagainya ya. Kami juga terlibat bersama-sama dengan pihak polis, pihak bomber dalam sebagai pasukan penyelamat ya. Okey, involved juga ya sebagai dalam so it's not just us in the hospital treating the patients in the emergency department, tapi we go out as well if let's say there is any disaster. Okay, juga kami juga menyelia perawatan pra-hospital. Kalau if you call emergency, you call 999. Okay, we send ambulance. Okay. Perkhidmatan ambulans, perkhidmatan pra-hospital itu juga adalah di bawah penyediaan pakar perubatan kecemasan. Hospital kita panggil. Yeah. So it's not just about treating, tapi di kecemasan kita ni bukan hanya all about treating a patient, all about medical life saja, tapi sebenarnya kita juga terlibat dalam latihan. Sebenarnya kita memberi latihan perawatan kepada pelajar perubatan, kepada house officers, medical officers, kepada PPP ataupun penolong pegawai perubatan ataupun medical assistant orang panggil nurses ya. So they do come to emergency department as well. Untuk latihan student MA, student nurses mereka datang ke kecemasan untuk dapat the feel of the medicine tu di emergency rush tu macam tu orang kata jadi lebih kepada planning juga ya, maksudnya macam dalam keadaan sekarang planning macam mana kalau emergency, macam mana emergency cases dalam kenaikan pesakit bagaimana, jadi lebih kepada planning, kepada latihan juga, tidak selalu macam very structured like macam hospital saja bukan ya.
Ya, Okay. kami seperti pintu masuk kepada pesakit yang nak datang ke hospital. So pintu masuk, so patients yang ill, yang sakit, yang ada masalah sakit ni, mereka akan datang ke kecemasan dan daripada situ kita beri rawatan, kita stabilkan, dan sekiranya perlu masuk ke ward, jadi dia will come from emergency. So dia tak ada tiba-tiba sakit, kita terus masuk ke ward. Tak ada macam tu kan. Kita come to emergency dulu, dan kita see, and then we'll try to sort it out. Ke mana you sepatutnya pergi selepas itu. Okay. So sebelum tu kita ada soalan daripada students daripada Kristina Syahira. Dr. Fazrul, saya mungkin kemukakan soalan ni kepada Dr. Fazrul. As a medical student, what should we do to stay in track during our study years? And what should we expect in the future? Mungkin ada yang risau, takut dalam keadaan belajar, distraction ke dan sebagainya. Mungkin Dr. boleh share sikit ataupun experience macam mana nak ensure to be a good medical student. How do we stay on track? So I think Kisna is a medical student. So how do we stay on track as a medical student? You need to be, I think pada pendapat saya, kita kena sentiasa fokus, sentiasa ingat kenapa pada awal-awal dulu kita nak jadi doktor, kenapa kita nak pursue dan teruskan kita punya pendidikan dalam bidang perubatan, kenapa nak join medical faculty ni, nak jadi medical student. So the focus, so needs to focus banyak sekarang ni sebenarnya kita cabaran especially kepada generasi sekarang, cabaran sometimes kita tengok kawan-kawan lain lebih seronok mereka di bidang saya dulu challenge juga kalau tengok kawan-kawan lain di bidang lain tu dia sikit kan. So kita rasa kita ni kenapa lah kita ni asyik nak memilih bidang kedoktoran. Kenapa lah kita pilih, tapi this is the path that you have chose. So I think you need to stay focused and bayangkan bahawa kita nak merawat seorang pesakit, jadi kita kena bersedia dulu dalam segi fizikal dan mental kita dulu. So I think it brings focus lah. Jangan senang terpengaruh dengan anasi-anasi di luar sana tu. Okay, itu kata-kata daripada Dr. Fazrul yang kita kena fokus adik-adik di luar sana kalau ingin menjadi doktor, boleh harus fokus dan sentiasa prepare ataupun fikir yang kita akan membantu orang, jadi mungkin lebih keadaannya lebih bagus lagi kalau kita lebih fokus dan boleh belajar dengan lebih fokus Okay, Dr. Suha, ada another question untuk Dr. Suha. Okay, dia orang nak tanya ni mungkin agak sensitif tapi mungkin boleh tanya jugalah Okay, dia nak tanya, student Nadik ni ada masalah menganggur ke atau agak senang untuk menjadi ataupun attach kepada hospital, macam mana? Maksudnya diorang mungkin fikir macam mana kalau dah habis belajar tu okay, so macam mana dah jadi doktor you buat macam mana? Macam tu. Tak tahu mungkin cara dia. Ini like after masalah if you're a wife or something, is it? Macam mana? Maksudnya kalau you dah ambil degree dalam nak jadi doktor kan, jadi ada challenges ke ataupun ada masalah pengangguran ke? Sebab tahu saya mungkin doktor ni sebenarnya orang perlukan kan, jadi mungkin tak ada masalah sangat, tapi mungkin cara-cara macam Dr. Syuha sendiri daripada private college, jadi lepas tu bagaimana untuk berkhidmat tu, caranya bagaimana? Okay, so doctors, because from private college is self-funded and then also PTPN supports loan. So yang kena bayar balik jugalah. So but to get the job tu is no difficulty. I mean dapat housemanship tu okay, lepas kita grad dapat bekerja dalam, you get your housemanship posting and then from there you move on to medical officer and all that. But the stress comes nowadays when you see is that banyak yang suffer during housemanship sebab any difficulty to work during the stress because it's something new for them after studying for 5 years as a medical student, and then when they come to the real
life of working doctors thing. Some people tend to find it stressful a bit. So like what macam Dr. Fazrul beritahu, you kena stay focused too, and then always remember why you want to do medicine in the first place, why you did it. So other like at point of times you will get stressed and then you just sit back and think, okay, why I wanted to do medicine, and in this field what actually you find happiness, and then you find that answer, and then you find happiness and you move on going through so if you're too stressed up, then you need to find a way to relieve stress. So sometimes talking to a friend and then talking to your family members to relieve the stress can help you move on. So to prevent daripada drop out like pengangguran ni kata after medical life. So to complete the housemanship posting. So the stressful time is the housemanship, getting it through. But I had fun in my housemanship with Dr. Fazrul, so didn't really have much stress. Getting through it lah, kena bekerjasama dengan kawan-kawan untuk sentiasa positif. We had fun during our housemanship. I think the most enjoyable life as a doctor is during the housemanship years though. I think kalau you tanya most of the doctors, I think everyone akan cakap that the most enjoyable time is during the housemanship. Okay. So adik-adik di luar sana, kalau doktor sendiri sudah mengatakan yang sebenarnya berbalik kepada kita, sama ada kita fokus atau tidak untuk menjadi seorang doktor, ya, dan housemanship itu terpulang juga kepada kita, sama ada kita nak take it as a stress ataupun take it as a positive, seperti Dr. Shuha dengan Dr. Fazrul sendiri. Jadi mereka agak enjoy untuk menjadi seorang doktor, lebih fokus untuk menjadi seorang doktor, dan kemudian menjadi beralih kepada doktor pakar, ya. Jadi adik-adik yang berminat, pengangguran juga bukan masalah kalau kita ambil bidang medical, sebab mungkin yang seperti yang kita tahu, doktor sentiasa orang kata diperlukan. Terdapat banyak hospital di Malaysia, even di Malaysia sendiri terdapat banyak hospital, ya. Jadi doktor sentiasa diperlukan dan boleh move towards kepada bidang kepakaran, ya, yang lebih mungkin orang kata lebih beri kepuasan diri. Jadi sebab tu Dr. Fazrul dan Dr. Shuha move towards to be a specialist lah, ataupun specialize dalam bidang-bidang medical sendiri, ya. Okay, sekarang kita nak move towards kepada kita nak tanya doktor sendiri. Okay, sebelum tu boleh tak kita move kepada lucky draw dahulu? Okay, kepada students yang ada soalan, kadang-kadang kita tidak mempunyai banyak masa untuk menjawab soalan, jadi kita ada memilih some questions lah, right? Tapi don't worry kalau you all tak boleh ataupun soalan yang dikemukakan tidak terjawab di live talk ini, adik-adik boleh sentiasa WhatsApp ataupun contact kepada team My Future, dan setelah habis live talk kita masih lagi akan menjawab soalan-soalan adik, ya. So don't worry, kita sentiasa akan memberi assistance kepada student-student atau pelajar juga yang ingin tahu lebih lanjut tentang program-program universiti institusi di Malaysia, especially untuk this lifestyle, untuk medical lah, yang mau menjadi doktor ataupun mau menjadi pakar dalam bidang emergency, ataupun orang kata cardiologist lah, kan ada banyak specialization dia, ya. Okay. So sekarang kita move towards kita punya lucky draw round yang kedua. Okay. So sekali lagi ni lucky draw yang kedua pula. Okay, adik-adik mesti excited ni. Mungkin ada yang menunggu untuk lucky draw saja, ya. Okay, sekali lagi saya nak berterima kasih kepada penaja kita ataupun sponsor kita, Malacca Medical College, di mana telah mensponsor live talk kita. Jadi untuk lucky draw yang kedua juga, kita ada 2 winner untuk rebate voucher untuk enrollment ke Malacca Manipal Medical College, okay, dan 1 Sony Bluetooth headphones. Jadi kita nak tengok yang pertama, siapakah pemenang yang pertama yang akan menjadi mendapat rebate. Okay, Jian Liang. Adik Jian Liang harus menghubungi tim My Future di 03-9212-4900 kerana adik telah memenangi lucky draw untuk rebate
enrollment ke Melaka Manipal Medical College. Jadi mungkin adik ingin menjadi seorang doktor akan mendapat rebate sebanyak 1,500 ke Melaka Manipal Medical College ya. Okey, so yang lucky draw yang kedua, kita nak tengok siapa yang bertuah kali ini ya. Yang kedua, Veronica Kuloy. Adik Veronica Kuloy. Okey. Adik Veronica Kuloy juga memenangi rebate 1,500 untuk enrollment ke Melaka Manipal Medical College. Sila hubungi kita dalam masa 10 minit ya. Kalau tak, rebate ini akan pergi ke orang lain, Dik. Adik Jian Liang dan adik Veronica Kuloy. Okey. Alright. Dan lagi seorang untuk memenang. Okey, so sekarang rebate yang pertama dan kedua saja. Sony earphones tu di lucky draw yang seterusnya ya. Jadi adik-adik jangan lepaskan peluang. Adik Jian Liang dan Veronica Kuloy, sila hubungi tim My Future 03-9212-4900 03-9212-4900. Jadi adik Jian Liang dan adik Jian Liang dan Veronica Kuloy, mungkin adik ingin enroll ke Melaka Manipal Medical College. Jadi adik akan mendapat rebate sebanyak 1,500 dan hubungi kita sekarang dalam masa 10 minit. Kita akan bantu adik untuk mendapat rebate tersebut ya. Okey, terima kasih lagi kepada Melaka Manipal Medical College untuk sponsor, kerana sponsor kita punya hadiah-hadiah pada malam ini. Okey, saya tegaskan lagi, Melaka Manipal Medical College ni ialah di Melaka. Jadi kepada mereka yang pernah ke Melaka, tahulah yang Melaka ialah satu UNESCO City dan cuma 90 minit saja daripada Kuala Lumpur. Tak jauh pun. Jadi kalau adik-adik yang di Kuala Lumpur atau PJ yang nak menjadi doktor, bolehlah ke Melaka Manipal Medical College ya. Alright. Jadi we're back with Dr. Fazrul and Dr. Suha. Doktor-doktor muda ni yang very successful dalam bidang mereka sendiri ya. Okay. So, sebagai seorang doktor ataupun Dr. Fazrul sebagai seorang doktor dan Dr. Syuha, okay, mungkin kita bermula kembali dengan, tadi dah bermula dengan Dr. Syuha kan? Jadi kita kembali kepada Dr. Fazrul. Okay, how do you balance work between your work and life? Orang kata kadang-kadang doktor ni selalu busy kan, jadi macam mana nak balancekan kerja dengan lifestyle sebagai seorang doktor? Well, saya rasa itu tak susah sebenarnya. You just have to make a commitment. You kena make sure you ambil time untuk diri you sendiri. Ya? Tak boleh hanya nak fikir pasal patients, fikir pasal kerja, fikir pasal hospital, klinik dan sebagainya. Tapi you mesti make sure, minggu ni saya nak pergi shopping for example. Minggu ni saya nak pergi keluar dengan kawan-kawan, saya nak hang out dengan friends, saya nak kena tengok movies. So you need to make time for it. Yeah? Make time for it. Oh, I want to go for a vacation somewhere, ambil makan angin cuti sekejap apa sebagainya. Jadi tidak susah sebenarnya untuk membahagikan kehidupan balance ya. Tapi kalau yang sudah berkahwin itu nanti yang berkahwin ni yang ada anak ya, ada pasangan, pasangan tu penting. Kalau pasangan kita tu perlu memahami bagaimana kehidupan kita sebagai seorang doktor. So pasangan tu dia boleh jadi kita punya support system kan. So kalau tak ada pasangan lagi, it will be lagi senang. You know, you can just hang out with your friends or anyone else. Okey. Macam Dr. Syuha pula bagaimana? Macam mana nak membalancekan work life dan hobi tapi juga busy sebagai seorang doktor, lagi-lagi macam perempuan ya. Kita sebagai seorang perempuan selalunya lebih apa orang kata, lebih tertekan mungkin. Jadi bagaimana Dr. Syuha membalancekan kerja dengan lifestyle? Okay, so actually sebagai perempuan
kita suka shopping, and then kita suka I mean if like you're single then you don't have to worry about family life lagi. Tapi mainly for me, like as I'm not sure, but I like shopping, and then I like to go for movies and all that. So for work life, during the you have time off, like because you don't work all 7 days pun. I mean, you will have like either you work 6 days and 1 day off, or 5 days and 2 days off. So during that off days, I mean, sometimes if like for macam housemanship tu, you have like you feel tired, so you need that 1 day to sleep throughout. So you can like just take your time to sleep. After you re-energize after sleep, then you can go for a short throw shopping to catch up with friends. And then I mean, there's always time to balance between work and social life. I mean, it's not really all work juga. And then that is for single life lah. But if you're married also, I have friends who are also married and also working, but they're also okay, they can balance. So it's like how you know more of like what Dr. Fazrul says, time management. If you know how to manage your time, then I think it's no problem in balancing the work and social. Okay, so sebenarnya mungkin sama, mungkin kesibukan tu mungkin ada di hospital, tapi kalau pandai balance kan, jadi boleh menjadi bagus, boleh melalui kehidupan seperti orang biasa juga ya. Tak adalah terlalu busy seperti yang kalau tapi orang biasa, tapi orang biasa, orang luar biasa. Yeah. Yelah, heroes kita kan. Kalau adik-adik tengok Instagram Dr. Fazrul dan Dr. Shuha, mereka melalui lifestyle yang sama saja dengan kita. Mereka had fun, ada travel, ya. Jadi very balanced life macam tu. Jadi diorang pun ada pergi ke gym, tengok movie dengan kawan-kawan, pergi travel, dan at the same time masih boleh fokus dan menjadi ataupun terus menjadi seorang pakar. Walaupun pathway dia macam Dr. Fazrul dan Dr. Shuha kata, perlu fokus. Lebih kepada fokus, bukan susah ataupun senang. Lebih kepada fokus. Jadi adik-adik yang di luar sana yang masih mungkin berfikir-fikir sama ada ingin menjadi doktor ataupun tidak ingin menjadi doktor, jadi mungkin boleh mengambil inspirasi daripada kedua-dua doktor muda ini ya. Mereka pun masih muda dan successful dalam bidang mereka sendiri. Okey, jadi kita juga ada soalan daripada kita punya audience. Okey, adik Muhammad Akmal tadi dia tanya, okey, mungkin dia ni sedang menjadi medical assistant. Jadi dia tanya, adakah peluang untuk menjadi seorang doktor? Dr. Fazrul mungkin boleh jawab dalam soalan ni. Medical assistant, ada peluang untuk menjadi doktor tak? Dia tanya. Apa soalannya, sorry? Sebagai medical assistant, ada peluang untuk menjadi doktor ke? Okay, setiap orang tu ada peluang untuk menjadi doktor. Okay, dia actually depends kepada your medical school, what are the requirements. So untuk masuk untuk enroll kepada ke medical school ni, dia cabaran dia ialah you need to fulfill certain requirements. Ada kriteria requirement yang ditetapkan oleh universiti itu, ya, dan sebagai dan juga ini gantung juga kepada our medical council, ya. Okay. So dia mesti ada certain qualification yang pelajar itu perlu ada, okay, dan baru boleh masuk ke enroll ke dalam medical school. Okay, so you need to be in to have your background of science, biology, chemistry sebagainya. Okay, and then during your foundation years ataupun matriculation ataupun STPM, you need to have the basic sciences subjects. Okay, dan kemudian tak kisah ada kat sini kalau doktor saya dapat A- dalam SPM, boleh tak jadi doktor? Yes, boleh. It doesn't matter, you know, you dapat apa pun, betul. Okay, because during your foundation years tu, sama ada 1 tahun atau 2 tahun tu, that is when you actually groom yourself, okay, supaya adik-adik bersedia untuk masuk ke medical school. Okay, make sure you score, okay, you have good results, ya, insyaAllah, dan lepas itu boleh cari banyak medical school, ya, dan boleh tengok mana yang sesuai untuk adik-adik.
Muhammad Akmal, adik Muhammad Akmal, saya harap dah terjawab soalan sebagai medical assistant. Adik juga masih boleh menjadi seorang doktor, cumanya bergantung kepada medical school yang seperti dibicarakan oleh Dr. Fazrul tadi. Dan moving towards another soalan, Dr. Syuha. Okey, dia nak tanya, mungkin Dr. Fazrul dan Dr. Syuha boleh jawab, tapi mungkin kita bermula dengan Dr. Syuha dulu. Students dekat medical school ni, are they competitive? Daripada Niranjana Gopal. So, are the students at medical schools competitive? Mungkin dia risau ada kawan-kawan yang kompetitif ke? I think it doesn't matter whether it's competitive or not, but definitely his student life, I mean, forever is competitive. Because if like you have the... Not just medical students, right? Yeah. Not just medical students. Yeah, not just Yeah. Per se is competitive because you want to score high, you want to be in the first and stuff like that. I mean, studying is competitive, but it's how you approach the competition as well. So, but how I went through my medical student life is I had a group study. So having a group, reliable group that you can study together and learn together and have fun in between, it is very important for medical students. So I have found during my time too, I had a group of 16 of us. Actually, you can say it's a big group, but we had fun studying together. We plan and then we give ourselves homework. So each of us will study something and then we meet up and we share. So that's how we learn, because it's a wide scope. I mean, it's very difficult because we have a lot to learn during medical students. So it's difficult. I mean, going through it, it's going to be difficult. So you have to be prepared, and then you have to have a positive mind. And then there will be stress here and there, especially before exams. You get palpitation, anxiety, cannot sleep at night. And then, but it's just having that competition push you to study more. So you need that some competition in. Because if you don't have that competition to the competitive thing, then you won't really study. I mean, that's why I said student life is competition. You need that competition to push yourself to study. But it's not to hide your information from your other friends so that they don't pass. That's not the competition we're looking at, because we all want to become good doctors. So that's why I say having a study group, study together so that everyone can pass together and work together and have fun, and then the end product is becoming good doctors so that you can serve the patients better. Healthy competition, healthy competition. Okay. Mungkin Dr. Fazrul mungkin boleh share sedikit tentang pengalaman kita sebagai doktor. Macam mana? Best lah jawapan Dr. Suha. Jadi samalah dengan soalan jawapan Dr. Syuha juga ya. Okay, so iyalah. Dekat mana-mana pun memang ada competition. Tapi yang pentingnya kita semua bekerjasama untuk menjadi seorang, same goals semua mau menjadi seorang doktor yang berjaya ya. Dan seperti yang Dr. Fazrul dan Dr. Syuha cakap atau tekankan tadi, sebenarnya dalam result SPM atau SPM itu, kalau orang kata biasa-biasa saja masih boleh menjadi doktor kan. Cuma selepas itu, apa planningnya selepas itu, ataupun macam bagaimana fokusnya selepas itu, selepas ambil SPM ataupun moving towards the foundation tu, whether you are focused, results bagus ke tak. Yang sebelum tu mungkin results biasa-biasa kita masih boleh usahakan bagaimana, sebab separuh orang mungkin dia passionate nak jadi doktor, tapi mungkin kadang SPM result dia tak terlalu, orang kata tak terlalu bagus kan. Jadi Dr. Fazrul dah ceritakan tadi yang walaupun biasa-biasa masih boleh ada peluang, masih ada peluang untuk jadi doktor ya. Okey, ada juga yang bertanya kan untuk belajar medik ni, mungkin Dr. Fazrul boleh jawab. Dia ada interview ya untuk belajar medik, mungkin di public university saja atau di private university study? Well, because as we know, kita punya permohonan untuk masuk ke bidang perubatan. Bidang perubatan ni salah satu popular punya course, semua orang ni doktor kan. Okay, so, one of the popular course. Okay, so so some of the universities or medical colleges, they actually carry out medical interview to the candidates. So di sinilah
calon-calon pelajar perubatan ni akan dinilai dari segi tahap kesediaan mereka, sama ada mereka sesuai untuk jadi pelajar perubatan dan enroll ke dalam program. Tapi kita tak boleh jadi sedih kalau katakanlah you pergi interview to one university and then that the university tak accept you, tak semestinya kata you tak layak ataupun tak bukan macam tu. So it just maybe it's a bit competitive so placement tu tak banyak jadi kita perlu select the top 100, top 200 yang sahaja yang boleh dapat saya nampak tadi ada seorang yang tanya tentang bagaimana kita nak prepare untuk medical interview Kak Lisa. Yes, medical interview, betul. Bagaimana nak prepare for interview? Yes, so it depends on the university. Ada yang kita buat ujian dari segi perlu kita akan tanya dari segi pengetahuan am. Pengetahuan am ini adalah dari segi pengetahuan am ialah tentang selalunya tentang bidang perubatan tentang etika perubatan kita akan lihat apa yang kita nak lihat ialah kita nak lihat kematangan seseorang, kita punya bakal pelajar kita, kematangan itu. Kita bukan nak tengok dia ni top student dan sebagainya sebelum ni. Itu pun ada part of the requirements, tetapi the interview is more of kita nak tengok bagaimana you prepare yourself, bagaimana keterampilan you professionalism you dan kematangan lah dari segi cara you menjawab soalan tu. So it is more competitive now so to become medical student. Zaman-zaman kita tu tak ada interview. Input yang bagus sekarang ada interview Interview ada masa saya interview, but it's like you had interview. I had interview, masa saya ada interview juga. But it's like Dr. Fazrul kata lah, macam soalan am juga akan ada, but mainly it's like why you want to become. The famous question is kenapa you nak jadi doktor. That's the whole, is that you must know what's the reason you want to become a doctor. Doktor lah. Okay. Semua orang kena tahu kan kenapa nak jadi doktor tu. Kan? Mungkin nak membantu orang ataupun nak jadi pakar dan sebagainya. Jadi kita kena tahu apa fokus kita atau goal kita ada juga yang mereka tanya mungkin daripada adik Melissa Ching. Dia tanya selepas dapat degree doktor harus ke ataupun diharuskan ke sebagai seorang medical student di Malaysia untuk bekerja di bawah hospital kerajaan dahulu atau macam mana caranya? Mungkin Dr. Shuha boleh bantu untuk menjawab soalan ini. Sorry, the question again, sorry. Selepas dapat degree in sebagai doktor kan? Diharuskan ke pelajar-pelajar medical student di Malaysia untuk bekerja dengan hospital kerajaan dahulu di Malaysia? Yes, di Malaysia housemanship is a compulsory thing. So after medical student, completion of the housemanship tu is an important thing to get your macam pengesahan untuk doktor tu. So selepas complete housemanship and then you need to do 2 years of medical officer, then you get your confirmation of medical doctor, then you have the license to actually work in private selepas tu lah. So you have to work as a housemanship in a government hospital, yes. Maksudnya untuk diiktiraf sebagai mungkin 4 tahun lah di hospital kerajaan, betul? Daripada pengiraan saya tadi macam ni. Dia ialah apabila you habis you punya degree, you have got your medical degree, you akan diberikan sijil pendaftaran sementara. Sijil pendaftaran sementara itu ialah kata bahawa you are not a fully fledged doctor yet. So you ada dapat sijil amalan sementara dahulu, di mana semasa memegang sijil amalan sementara ini calon itu perlulah menjalani latihan housemanship di hospital kerajaan kemudian after dia dah complete that 2 years requirement di hospital kerajaan, barulah mereka boleh apply untuk dapatkan sijil pendaftaran penuh. Then
Dan after dapat sedia pendaftaran penuh, mereka perlu berkhidmat lagi saya rasa 2 atau 3 tahun dalam servis dengan kerajaan. Barulah mereka boleh memilih untuk melebarkan sayap ke tempat lain. Tetapi kalau katakanlah calon kalau pelajar itu dia had a degree daripada luar negara, mungkin dia belajar di United Kingdom for example, kemudian dia tak mau balik ke Malaysia lagi untuk housemanship, tetapi dia nak sambung buat dia punya housemanship ataupun internship di hospital di United Kingdom, yes, they can do that. Tetapi selepas itu apabila mereka ingin pulang ke Malaysia, saya rasa mereka untuk mendapatkan pendaftaran penuh tu mereka perlu berkhidmat di agensi kerajaan. So I think that one you have to check on the Akta Perubatan dan mungkin boleh periksa di laman web MMC, Malaysian Medical Council. Di situ dia ada jelaskan tentang bagaimana selepas you graduate, berapa tahun you nak kena servis dan sebagainya. It's all in the MMC website. Okey, berbeza-beza lah Maksudnya kalau macam mana Dr. Syah, ada tambahan? They also have like an entry exam as well once they come back, macam selepas mereka buat di UK atau di mana-mana pun. If I'm not mistaken, they still have to come and do the housemanship. At the moment, the syarat is still kena buat housemanship kat sini juga. But maybe the duration is possible shorter. Sebab sekarang is contract based houseman kan. So they have like they can shorten their contract. So possible there are changes. They just need to check on that lah. But I think still need to do the housemanship here to get that like what he said, the sijil penuh tu. Sijil penuh tu baru boleh berkhidmat sebagai polis, sebagai doktor okey. Okey, lagi satu saya nak tanya daripada adik Usman Habib ni. Dia tanya, okey, dalam bidang kedoktoran seperti Dr. Fazrul dan Dr. Syuha sendiri, terdapat banyak cabang. Jadi bagaimana kita nak tahu kepakaran kita itu ke arah apa? Dr. Fazrul mungkin boleh share dulu tentang soalan ini. Okey, kita nak tahu macam saya tahu saya suka emergency medicine, macam mana Dr. Suhashin ni tahu dia nak terus berada dalam family medicine dan sebagainya. So semasa kita berada di medical school, kita akan semasa medical school kita ada banyak subjects kita ada banyak subjects. So waktu ini sendiri kita boleh mula memupuk minat kita dalam subjek-subjek tersebut. Maksudnya different subjects tu dia different bidang lah maksudnya. Macam saya dulu saya minat lah pediatrics, ONG dan sebagainya. Tapi bila you start bekerja, it's totally different daripada zaman belajar. Jadi pada situ you boleh tengok bagaimana you boleh bayangkan lah diri you berada di specialty itu, dan daripada situ you rasa, kalau you rasa you minat, for example if you datang you buat posting pediatrics semasa housemanship, so you rasa you minat pediatrics, so you want to be a pediatrician, you want to stay in the pediatric department, you want to serve as a pediatric doctor, then yes, selepas housemanship you boleh apply untuk berada dan berkhidmat di dalam jabatan pediatrik. Sama juga kalau katakanlah you buat posting you minat for example perubatan dalaman, internal medicine, so selepas you jadi habis your housemanship, you boleh continue untuk berada bekerja dulu kat dalam bidang tu, dapatkan pengalaman, dapatkan pengalaman dahulu, and then you decide again sama ada you nak ambil kepakaran dalam bidang tu ataupun tak nak, you nak pergi pula ke tempat lain and try specialty yang lain. So life is very flexible, it is very flexible for you. You boleh, kalau you rasa after 1 year you rasa this is not me,
I do not want to be here. Okay, so Dr. Suha kan dulu dia buat ONG, tiba-tiba dia rasa, oh, I do not want to do ONG anymore. Okay, so masuk ke family medicine. So that's how it is. So it is very flexible. So jangan risau, you do not need to decide now. Okay, you tak perlu nak sebelum masuk medical school dah decide I want to be a pediatrician, I want to be a surgeon. You do not need to decide. Okay, sebab during medical school ni anda akan diberikan pendedahan kepada almost all of the medical specialties, ya, dan dari situ akan pupuk minat you, insyaAllah. Okay. So Dr. Syuha mungkin boleh share sedikit dalam secara ringkas macam mana boleh, macam Dr. Fazrul kata tadi, gynae yes, lepas tu dah jadi kepada family doctor. Jadi bagaimana boleh berubah minat tu? Like me, because memang dah berminat dalam bidang ONG ni bila dalam medical student itself, because it's an interesting subject and easy to learn and it's fun as well because it involves like delivery, baby, so cute, right? So so that's when I decided as a medical student I was either dalam ONG atau family medicine. I had these two options during my medical students. During masa medical student, you will have your liking to certain fields, certain subject. You will tend to have that liking towards, because when you start reading those topic, then you find it interesting and you want to read more. So you know what is your liking during medical student. Sometimes before even medical student, some people already say, I want to become a neurologist, I want to become a psychologist. So they tend to be more towards that subject. But as you study, then you will find, oh, maybe I don't really like this, then you move on, kind of thing. Like what Dr. Fazrul said, from my experience is that I like ONG. So when I went into ONG after my housemanship, then because masa kerja housemanship also I had fun in ONG. So I decided, okay, to be fun. But as working life during medical officer, eventually I didn't really find it fun. So I thought maybe I'd try another field. That's how I went into. So like what he said, there's no limitation in changing in what you actually want. Eventually, I found I'm much happier now. So in this family medicine field, so I found my place. That's very good. So, but masih berpeluang to find your calling, yeah? Yeah. Do you think you will join emergency medicine soon in the future? Boleh juga berubah macam tu, masih boleh changing, ya? No, it's specialty. Because as a pakar, it can be done, you know. Yeah, specialty. It can do an additional one. Many people subspecialize, take additional papers and stuff like that. It's no end actually. It doesn't end there, you know. When you are doing pediatrics, for example, you ambil you punya masters dalam pediatric, pada masa sama you rasa you nak jadi pakar saraf, so you boleh ambil pediatric neurology, so you subspecialize lagi. Value pun lebih banyak, lebih tinggi value sebagai seorang doktor tu, so you can always sub lagi, you know, kalau you nak lah, itu hebat tu. That's the beauty of doctor. Actually, we have no limit in where we actually, no limit to what we want. Apart from becoming a lawyer or something, there's only, I'm not sure if there's branches to lawyers, but then possible they have those other branches for lawyers. But doctors, like, it's a never-ending branch. You can choose whatever you want, and then you can sub, like what Dr. Fazrul said. So, but many of my friends also, they also take their specialty papers during housemanship. That means they take their kepakaran, pakar paper, external papers during housemanship, and then because they know that's what they want, so they want to finish it as soon as possible, as the mind is still fresh with their basics and all that. Part one is usually the basics. So that's why as they're fresh from medical school, so they straight away they will take during housemanship. From there, clinical, after progressing, then they can take their clinical part of their pakar tu later a bit. And that's certain of my friends, they did that. So that's another way to look into it also. So you can actually go into, like I said, some people will know what they want before even becoming a medical student, like neurologist or pediatrician, ONG.
urology. So even each of it has its very sub. So like perubatan dalaman tu, they have neurology, they have urology, they have nephrology, they have respiratory. So it's like a lot of sub. So you will know your calling when you want. Some people after so many years also they still don't know what to do. But ada juga yang macam tu biasa that is life. That's okay as long as you're happy with your life. Yes, It's okay. as long as you're happy. So it doesn't mean that katakan. if you want to, it doesn't mean that if you want to be a doctor, you need to become a specialist. No, it doesn't. It doesn't go. It's up to you. It's up to you, basically. Yes. And becoming a doctor is like a lifelong studying process. You never end studying. You study forever, kind of thing. Betul-betul. Mungkin sebagai doktor itulah dia punya motto yang dipegang oleh kebanyakan doktor ya. It's a lifelong studying masa lagi dalam mungkin dalam masa yang berubah macam sekarang tengok pandemik yang terjadi pun mungkin masih baru untuk doktor-doktor masih belajar tentang cara mengendali ya COVID dan sebagainya. Jadi sentiasa belajar ya ataupun sentiasa improve begitu juga. Bukan saja dalam bidang doktor, mungkin dalam segala bidang sekalipun kita sedia tahu yang life itself is a lifelong learning kan. Okay. Jadi lagi satu saya nak tanya, menjadi seorang doktor ni, kalau pernah ingat mungkin Dr. Fazrul dulu mungkin boleh berceritakan apakah cabaran yang paling berat yang pernah dihadapi ketika menjadi salah seorang doktor? Cabaran semasa jadi doktor ke atau macam mana? Ya betul, cabaran semasa menjadi doktor. Mungkin ada time yang mungkin agak terlalu berat ataupun mungkin ada yang memori yang agak mungkin boleh share tentang cabaran yang paling berat dihadapi sebagai seorang doktor. Susah je soalan ni, cabaran paling berat. Saya kalau pada pandangan saya kalau tentang cabaran semasa untuk jadi doktor ni, dia it depends on which stage that you are in. Sebab cabaran sebagai house officer itu berbeza dengan cabaran you sebagai medical officer, lain dengan cabaran you sebagai registrar ataupun master student you ambil subspecialty training, lain pula dengan cabaran you setelah you menjadi pakar. Kalau jadi pakar you punya cabaran tu lain pula dengan yang pakar perunding dan sebagainya. So cabaran itu sentiasa berubah dan apa yang penting ialah kita perlu sentiasa bersedia. Saya rasa kalau jadi doktor ni kita kena ada this adaptive skills. You need to adapt to your surroundings. You need to totally adapt. Kalau sebab especially bila you dalam house buat housemanship tu ya, sebab you will move from one department to the other. I think how long? 3 months or 4 months per department. 4 months. Macam rotation ya. Yes, so you need to move from one department to the other. So you need to have this adaptive skills. So daripada you sekarang adik-adik perlu biasakan diri you adapt to your surroundings so that you do not take too much time untuk belajar macam mana nak adapt. Okay, kalau let's say you duduk dalam ONG department for example, so dia ada tagging period for 1 week or 2 weeks, ada tagging period where you will need to tag to your senior. Okay, so this is when you actually adapt. So bila you adapt, you kena cepat-cepat adapt sebab kalau you tak adapt, then you cannot work. So you cannot function. So, kalau you tak boleh function, you cannot work, then you need your tagging need to be extended dan sebagainya. So adaptive skills is important sebab kita nak setiap department tu dia ada fungsi yang berbeza. Setiap fungsi ada fungsi yang berbeza. So kita sebagai doktor kita perlu adapt. Supaya kita cepat adapt. Bila kita cepat adapt, kita senang nak belajar, kita senang nak bekerja. Okay, it's not just about belajar, it's about working. You need to work, right? So you need to be functioning. So if you fail to adapt, then you're gonna have problem. Sebab itu ada setengah orang saya kami pernah alami, apa yang pengalaman saya, ada yang mereka senang stres, mereka tak rasa nak complete the housemanship, mereka rasa terlampau berat, yang bebannya terlampau berat pada mereka. They do not like
medicine anymore disebabkan oleh this kind of problems that happen during this housemanship. So one tip is please learn from now. Please be prepared to adapt to new environment. Not only during housemanship, actually adaptation is throughout, not only during housemanship. But true, because housemanship you need to adapt every 4 months. But as a medical officer, so you will have to learn how to adapt in a medical officer working life. Then changing from the style, like for me, I had to adapt from being ONG doctor to family medicine doctor. Family doctor. So adaptation is throughout, but yeah, like what Dr. Fazrul said, being able to adapt is very important, because that first 2 weeks in that department, in a new department, getting to know new people, it's and then getting to know how the work process is different from each department. So that's when the stress is. So yeah. Okay. So adik-adik di luar sana yang ingin menjadi doktor, biasa ke cabaran ada di mana-mana, di dalam kehidupan seharian juga ada cabaran. Jadi seperti yang telah dibicarakan oleh Dr. Fazrul dan Dr. Syuha, just learn to be more adaptable. Jangan takut ya, kalau jadi doktor, boleh cuba jadi doktor dan mungkin boleh jadi seorang yang berjaya as long as kita sendiri belajar bagaimana untuk menjadi lebih adaptable, lebih berfikiran positif. Cabaran ada di mana-mana. Jadi jangan takut ada orang kata nak jadi doktor ni susah lah, nak jadi doktor macam tu kan. Tapi lihat pada mereka sendiri, Dr. Syuha dan Dr. Fazrul, mungkin more meaningful untuk diorang sebagai seorang doktor, lebih banyak membantu orang dan sebagainya. Jadi terpulang pada adik-adik, kalau adik betul-betul ingin menjadi seorang doktor, boleh ambil kata-kata mereka dan inspired by them untuk menjadi seorang doktor ya. Saya ada soalan lagi daripada students ni, adik Nurul Sarahanis. Mungkin Dr. Syuha boleh jawab, bolehkah orang berpenyakit kronik seperti diabetes, asma dan lain-lain menjadi doktor? Ya boleh. Okay. Untuk menjadi doktor kalau ada penyakit kronik tiada halangan. Boleh menjadi doktor. Yeah. This mainly is like penyakit kronik seperti asma dengan diabetes dengan hypertension. Kalau ubat dikawal dengan ubat and then your healthy lifestyle too, I think there's no problem. You can become anything you want, even a doctor as well. Dengar tu. Dengar tu adik Nurul Sarahanis. Nothing is impossible. Kalau ada berpenyakit pun masih boleh menjadi doktor. Jadi terpulang kepada kita sendiri ya. Ada lagi dari soalan daripada adik Alif Daniel, Dr. Fazrul mungkin boleh jawab. Dia ada tanya, berapa lama atau how long it took for you guys to get posting to hospitals? Mungkin nak tahu berapa lama menunggu posting untuk ke hospital ya, selepas belajar. Okay, selepas belajar okay. Betul. Sekarang ni zaman dia dah berubah, tak seperti zaman saya dahulu. Kalau zaman saya dahulu, selepas saya habis medical school, saya rasa saya tunggu dalam 2 hingga 3 bulan sebelum saya dipanggil untuk berkhidmat to start my housemanship. Tapi sekarang masa menunggu itu adalah lebih lama, boleh menjangkau hingga 5-6 bulan ya. Ada yang sampai ke 7-8 bulan proses menunggu itu. Jadi seperti apa yang berlaku kepada my medical students, they are still waiting for them to be called into housemanship. So itu adalah sesuatu yang di luar kawalan kita ya. Sebab itu adalah bergantung kepada pihak kerajaan juga lah ya, pihak KKM dan juga SPA yang akan memanggil calon-calon baru untuk khidmat masuk ke dalam perkhidmatan awam. Jadi adik mungkin boleh bersabar selepas graduate ya, tapi pastinya akan mendapat posting ya doktor-doktor. Jadi cuma perlu bersabar saja. Jadi perlu bersabar saja, mungkin 2-3 bulan ataupun competitiveness-nya ataupun terlalu banyak apa orang kata enrollment-nya. Jadi it takes quite some time for them untuk get back to you. Tapi just bersabar, alhamdulillah, insya-Allah semuanya akan diberi posting sah selepas graduate sebagai doktor. Dan satu lagi nak tanya,
kalau mereka sebagai ex-TPM ya dan ex-diploma student, ni daripada soalan adik Khairul Shah Aiman, masih boleh menyambung belajar untuk menjadi doktor ke atau bagaimana? Dr. Fazrul? Ex-STPM. Ex-STPM dan ex-diploma, maksudnya mungkin pada saya mungkin dia telah menghabiskan STPM ataupun telah menghabiskan diploma. Telah menghabiskan STPM, okey. Kemudian dia nak lanjutkan masuk ke medical school. Yes, Dr. Suhashidi sendiri adalah adalah daripada pathway itu, pada laluan STPM, kemudian masuk ke sekolah perubatan. Tetapi itulah macam saya beritahu lebih awal tadi, adik kena tengok ya kepada requirement yang ada pada medical school yang adik nak enroll tu. So they must have requirements. So STPM, apa result yang dia nak, okay, subjek apa yang dia nak dan sebagainya. Sama juga dengan kalau adik daripada bidang diploma apa, okay. So diploma di bagaimana, bidang apa. So itu perlulah dilihat dengan lebih teliti, bergantung kepada sekolah perubatan itu sendiri. Okay, ya. Bagaimana pula Dr. Syuha kalau jadi ada lagi satu soalan ni Dr. Syuha pula. Terima kasih Dr. Fazrul atas explanation tadi. Jadi Dr. Syuha pula ada juga yang tanyakan, ketika belajar sebagai doktor sendiri kan, apakah tips untuk setiap subjek medical supaya kita lebih perform? Okay, so during medical students is divided dalam theory dengan clinical. So 2 years of theory and 3 years of clinical. So usually the theories are the biochemistry, the pathology, the physiology and all that. So memang is vast, like I said. So again, so it's like having study group, having notes. So ada yang suka buat nota-nota, so like like mind map and all that. That's one way of making life simple between medical student. So depends on your style of learning process. So some people like to have mind map, some people like to have notes, some people like to make their notes colorful. Depends on how you like to study, but having a study group is very important as well. Having a timetable, so it's like just during medical student you will have like, okay, you have to finish this subject or anatomy, physiology, and then you have an exam. So you can divide yourself accordingly so that you finish those required subjects by the time you sit for your exam. And then then you move on to your second year, the same they'll give, because you have a timetable. So you just follow that, then timetable for yourself. What subjects you need to finish, and then you see which are you lacking on, then you read back. Because like I said, it's never reading once and remembering all unless you're super smart. But so you have revising and then covering those topics. And then also one very important is like having tips as well. So that's one way, that's for passing exams, right? So like I said, knowing roughly, looking through past years, doing questions, and then that's in a way so that you cover those possible questions that can help you pass exams. And then when clinical years, mainly seeing how things are done, because clinical years are important for pre-housemanship. In a way, you learn how to examine patients, you learn about actually enjoyed my life during clinical years because it's more real, more you learn the real life of how doctors is. You go to the hospital, you get doctors, then you learn how to talk to patients, you examine patients, you see how procedures are done, and then that's when you have fun actually. Then when you do have fun and you learn directly, you remember things faster. So mainly is practicing hands-on, having notes, revision, and then having a study group with your friends, and then covering those topics that you know you're weak, rereading them. And it's like they call that 1 month, 3 months, 6 months rule. So like after 1 month you read back, after 3 months you read back, after 6 months you read back those topics. That's one way I used to study last time during my medical students. I hope it's helpful.
Okay. So thank you so much for the thorough explanation just now daripada Dr. Syuha ya. So adik Nur Faiza, mungkin adik bercita-cita nak menjadi doktor, jadi jangan takut. Ikut je dengan tips Dr. Syuha tadi. Group study group is important ataupun mind map, terpulang pada cara-cara pembelajaran seseorang juga berbeza. Jadi seperti yang Dr. Fazrul dan Dr. Syuha sentiasa tekankan, fokus itu penting, disiplin itu penting, adaptive skills itu penting. Jadi ini adalah cara-cara untuk menjadi good medical students and then moving towards to be good doctors as well, ya. Okay. Mungkin ini saya tak sure kalau doktor boleh ada explain a little bit lagi satu soalan daripada adik Nafisa Nahai Halias. Dia tanya, apa perbezaan chiropractic and orthopedic in hospital? Mungkin apa perbezaan antara chiropractic dan orthopedic in hospital? Oh, okay, orthopedic ya. Okay, so chiropractic ni is actually a part of complementary ataupun alternative medicine. Yeah, it's a different kind of medicine. Okay, it's an alternative medicine. Okay, tapi orthopedic ni ialah mana chiropractic tu dia ialah alternative medicine. Dia deal with problems in concern with musculoskeletal system, maksudnya your especially the spine, your back, your tulang belakang, chiropractic. Tetapi kalau orthopedic tu ialah bidang dalam bidang perubatan di mana dia melihat pesakit-pesakit yang mempunyai masalah tulang. Okay, so tulang boleh jadi di mana-mana tulang, tulang tangan, tulang lengan you, kaki, peha dan sebagainya. Okay, dan chiropractic tu tidak ada di dalam silibus medical school, tetapi orthopedic itu ada di dalam silibus medical school. Tapi kalau adik berminat tentang chiropractic, there are universities yang offer degree dan juga diploma dalam bidang chiropractic. So I think you just need to search for it. Okay, ada di bidang chiropractic ni pun ada specialist di bahagian itu. Okay, terima kasih. Berbeza ya chiropractic dan orthopedic. Sebenarnya saya pun tak tahu orthopedic tu ialah kadang-kadang nenek-nenek kita, kalau selalu kita tengok nenek-nenek kita sakit tulang kan. Jadi mereka akan jumpa ortho. Jadi chiropractic tu tidak dalam kiranya macam chiropractic tu you do not need to become doctor, so you do not need to actually have medical degree for you to practice in chiropractic. I'm sure there are doctors as well who do chiropractic later on during their stage of life. Tetapi untuk practice dalam orthopedic, you need to become a doctor. You need to become a doctor. Chiropractic tak jadi doktor. Okay, adakah chiropractic akan berkhidmat di hospital juga atau tidak? It depends on availability tu. Saya rasa ada di chiropractic ni ada di offer dalam offer dalam bidang rehab, especially physiotherapy and rehab. Okay, alright. Oh, di hospital yang lebih kepada rehabilitasi lah macam tu okay. Jadi tapi tak perlu melalui pathway kedoktoran seperti yang kita bincangkan sekarang. Cuma kalau orthopedic boleh melalui pathway kedoktoran, dan orthopedic itu ialah salah satu specialization, betul? Betul. Okay. Alright, so thank you so much, Doktor. Okay, Dr. Syuha, pada pendapat Dr. Syuha sendiri, what makes a good doctor? What makes a good doctor? I think mainly is what made you become a doctor. That's the thing you have to look into. So your ambition is one thing. So having that motivation, and then the yang ada, so like the empathy yang paling penting also is the empathy towards your patient, wanting your patient to heal and be better, and then also
how to say, not to be fearful, having good support, then a good also having good colleagues, good teamwork with your colleagues in the hospital, because being doctor is not a solo job as well. Even as a pakar perubatan, I mean in the clinic pun kita work as a teamwork. So during this pandemic is one way we can see most of us working as a teamwork as well. So having that empathy, the teamwork, and then the positive thinking, I think that's very important for a doctor. Okay. So perhaps kita ada lagi satu soalan, banyak soalan daripada student ni, tapi kita tidak mempunyai masa ya. Jadi adik-adik yang masih lagi bertanyakan soalan boleh SMS kepada kita ataupun WhatsApp ataupun menghubungi My Future. Cuma Dr. Fazrul, saya ada lagi satu soalan yang terakhir daripada students juga. Dalam bidang kedoktoran, yang mana lebih berpotensi, belajar di swasta atau belajar di government? Universities ataupun colleges ya? Okay. Yang penting sekali ialah belajar di universiti ataupun medical school yang diiktiraf oleh kerajaan. Ya, okay. So adik-adik kalau yang masuk ke medical school, adik-adik perlu pastikan bahawa your medical college or your medical university is recognized by the government. Ya, okay. Sebab kita ada kes-kes di mana pelajar-pelajar ataupun rakan-rakan yang belajar di hospital, di medical school yang tidak diiktiraf oleh kerajaan, dan selepas itu mereka perlu melalui beberapa proses lagi sebelum mereka dimasukkan ke dalam sistem housemanship itu. Okay, so first of all you must make sure that your university ataupun your college is recognized. Okay, sama ada you nak belajar di hospital, di universiti awam ataupun di universiti swasta, college swasta, well it depends. Okay, itu banyak faktor yang contribute kan, sama dari segi cost dan sebagainya. So dari segi kualitinya ialah it depends on you sendiri, diri you sendiri ya. So, bagaimana you nanti bila you dah jadi doktor, bagaimana you carry yourself. Okay, itu yang lebih utama. Okay, it's not really about where you study. Okay, sebab ilmu itu selalu secara generalnya adalah sama. Apa yang you belajar di sekolah A, di sekolah B, sekolah C adalah sama ya, lebih kurang sama ya. Tak ada yang beza sangat ya. Okay, the experience are different but the things that you learn will be the same. Okay, tapi so bila you dah bekerja nanti, itu yang penting, macam mana you carry yourself. Saya rasa itu lebih utama. Adik kena fokus. Okay, jadi adik-adik harus tahu apakah universiti yang diiktiraf di Malaysia. Yang pentingnya kalau ingin berkhidmat di Malaysia, jadi harus tahu apakah universiti yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia, sama ada di luar negeri atau di dalam Malaysia. Dan seperti seperti sponsor kita merupakan hospital ataupun merupakan medical college yang diiktiraf ya, iaitu Melaka Manipal Medical College, diiktiraf oleh kerajaan Malaysia sendiri. Jadi kalau adik-adik berminat boleh juga pergi ke Melaka Manipal Medical College, kerana Manipal College di Malaysia diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Dan yang penting sekali, sama ada di luar negara ataupun di dalam Malaysia sendiri, kita harus cek universiti yang mana yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia ya. Kerana yang penting sekali kalau nak berkhidmat nanti, dia harus prosesnya tu kena align ni dengan kerajaan. Jadi that's why kalau tak diiktiraf, macam Dr. Fazrul kata, prosesnya agak lebih panjang. Tapi just in case lah ya, kalau mereka pergi ke hospital yang tidak diiktiraf, masih boleh bersambung menjadi doktor juga ya? Ya, boleh. Boleh. Okay. Mereka perlu lalui proses saringan, ada ujian yang mereka kena ambil selepas mereka sudah graduate.
Okey, jadi kalau adik-adik ke Melaka Manipal Medical College, tak perlulah additional process tu, insyaAllah ya. Jadi boleh, sebelum kita sambung kembali, sekarang sudah tiba masanya untuk kita buat lucky draw. Cuma saya nak ceritakan sedikit tentang kita punya sponsor juga, seperti yang kita kata tadi, seperti yang ditekankan oleh doktor tadi, sekiranya ingin menjadi doktor di Malaysia haruslah memilih universiti atau college yang diiktiraf di Malaysia, dan salah satu universiti medical atau medical college yang diiktiraf di Malaysia ialah Melaka Manipal Medical College. Dan buat masa ini Melaka Manipal Medical College ada menawarkan scholarship di mana mereka ada foundation in science. Okay, foundation in science dia ada bagi 50% off. Okay, 50% off scholarship dan 100% full scholarship. Jadi kalau memang betul-betul berminat dan risau tentang kewangan pembelajaran, boleh apply ke Melaka Manipal Medical College, dan juga sekiranya ingin membuat degree kedoktoran juga di Melaka Manipal Medical College akan mendapat up to 50% scholarships juga. Tetapi of course dia ada terms and conditions apply, dan scholarship ni kalau adik-adik ingin mendapat scholarship ni, adik-adik harus register melalui MyFuture. Sekiranya adik tidak apply enrollment ke Melaka Manipal Medical College melalui MyFuture, adik-adik tidak dapat atau tidak layaklah untuk mendapat scholarship ini. Okey, jadi ataupun mungkin persentasenya tidak terlalu seperti yang kita berikan. Jadi boleh inquiry kepada MyFuture dulu, dan kemudian kita boleh langsung orang kata assist adik untuk enrollment ke Melaka Manipal Medical College ya. Okay, so the last one untuk kita punya orang kata kita punya lucky draw ni, mungkin dah kebanyakan adik-adik dah macam tertunggu-tunggu the last part of lucky draw ni ya. Jadi lucky draw ni disponsor lagi sekali oleh Melaka Manipal Medical College dan MedCouch. Okay, so rebate, okay, yang paling best sekali, the last lucky draw ni ada gaming laptop. Kebanyakan adik-adik telah pun enter competition melalui MyFuture, di mana you share and you tag your friends kan. Jadi buat masa ni kita nak announce pemenang untuk gaming laptop kita. Tapi sebelum kita announce pemenang untuk kita punya gaming laptop, kita nak announce lagi satu lucky draw. Kita ada lagi satu lucky draw untuk rebate for pelajar-pelajar yang nak enroll ke Melaka Manipal Medical College ya. Okay, so siapa pemenang rebate ni yang terakhir sekali? Okay, pemenang rebate yang terakhir ialah Izlin Nazira. Okay, adik Izlin Nazira, adik harus menghubungi kita dalam masa 10 minit. Okay, dan jangan lupa telefon kita di telefon pihak MyFuture. Okay, buat masa ini dalam masa 10 minit. Okay, dan kemudiannya bentar saya agak okay, adik Izlin Nazira, jangan lupa bantu untuk menelefon pihak MyFuture di 0392124900. Okey, sekarang dalam masa 10 minit adik telah memenangi rebate untuk sebanyak 1,500 untuk enrollment adik ke Melaka Manipal Medical College. Jadi telefon sekarang di 03-921-2490. Okey, yang terakhir sekali kita ingin announce winners untuk
gaming competition kita. Actually competition ni dah berlangsung for quite some time. Jadi kita ingin berterima kasih kepada Melaka Manipal Medical College untuk hadiah-hadiah yang ditaja. Dan ini masih yang ditunggu-tunggu, gaming laptop ya. Siapa pemenang yang bertuah? Okey, adik Putri Nabilah binti Jeffrey Syahrin. Adik Putri Nabilah, tahniah atas kemenangan gaming laptop. Jadi adik harus telefon dalam masa 10 minit sekiranya adik tidak telefon kita di 0392124900, 0392124900. Okey, adik tidak akan mendapat hadiah tersebut. Jadi adik harus telefon sekarang dalam masa 10 minit. Okey, saya announce lagi sekali kedua-dua pemenang terakhir kita. Adik Izlin Nazira yang memenangi rebate sebanyak 1,500 untuk enrollment adik ke Melaka Manipal Medical College, dan adik Putri Nabilah binti Jafri Syahrin yang memenangi gaming laptop. Adik harus telefon, kedua-dua adik Putri dan adik Putri Nabilah dan adik Izlin Nazira harus telefon pihak My Future di 0392124900, 0392124900 dalam masa 10 minit ya adik. Okey. Dan sekali lagi kita ingin berterima kasih kepada Melaka Manipal Medical College yang merupakan sponsor kita atas sajaan hadiah-hadiah yang telah kami announce hari ini. Sekali lagi saya ingin menekankan bahawa Melaka Manipal Medical College ada menawarkan sponsorship ataupun scholarship. Alright, sekiranya adik-adik apply atau enroll ke Melaka Manipal Medical College melalui platform My Future ya. Jadi adik-adik akan mendapat Foundation in Science. Jika adik-adik enroll ke Foundation in Science akan mendapat 50% off daripada tuition fee ataupun dipanggil half scholarship, ataupun 100% off daripada tuition fee ataupun full scholarship ya. Dan sekiranya ingin membuat degree kedoktoran, adik-adik akan mendapat up to 50% off tuition fees. Okay. Jadi sekiranya adik-adik ingin ataupun enroll kepada Melaka Medical College, bolehlah adik-adik menghubungi pihak My Future ya. Okey, dan sekali lagi dalam keadaan MCO ataupun MCO relax movement ni, masih lagi adik-adik tidak dapat pergi berjemput together bersama kawan, mungkin ada masalah mental dan sebagainya. Okey, adik-adik boleh ataupun friends and mental couch for a journey of self-understanding and better mental health. Okey, sekiranya adik-adik ada masalah mental health, because last week kita ada mental health kan, last 3 weeks talk kita. Jadi adik-adik boleh Men's Couch Facebook ataupun Instagram. Saya ejakan MENTCOUCH, okay, Facebook page dan Instagram. Tak semestinya mungkin mental health saja, mungkin adik-adik agak roasting dalam keadaan MCO sekarang ataupun RMCO sekarang, ataupun even boleh menghubungi pihak Men's Couch Facebook dan Instagram untuk informasi yang lebih terkini ya. Okay. Sebelum kita menutup tirai untuk malam ni, Dr. Syuha, any last words or advice from you, dan Dr. Fazrul mungkin boleh mula dari Dr. Syuha dulu. Last advice? Any last words atau last advice daripada Dr. Fazrul dan Dr. Syuha? Mungkin Dr. Syuha boleh mulakan dulu. Okay, last advice from all. Thanks for inviting me to this talk. I think I had fun with Dr. Fazrul, and then thanks to the sponsors as well. So last talk to the medical student is mainly knowing why
like I said, why you want to become a doctor. So knowing that and achieving it, it's very important. So being positive, and once you have a goal, and then work towards it. So having, like I said, have the focus, being focused, being able to balance your stress, and then being able to balance your life. So having a schedule, a timetable, knowing how to time manage, and then I think that should be fine. And just be happy, don't get stressed. I think there's always stress, but knowing how to handle the stress is very important. Okay, so Dr. Fazrul, any answers from your side? Okay, saya nak cakap terima kasih kepada pihak My Future kerana menjemput saya pada malam ni untuk live talk ni. Becoming a doctor is not all about you being a champion in your academic field. Okay, tak semestinya you kena jadi top student, you lah yang paling pandai, you lah paling terror sekali jawab soalan, you lah tahu segala-galanya, ya. You lah yang lecturer tanya you tahu dan sebagainya. It's not about that. It's not about just scoring A's in your exam, but it's actually about you being able to stay humble. Okay, perlu ada perasaan ada humility tu, perlu rasa humble, tidak menunjuk-nunjuk, tidak lupa diri. Okay, dan that will actually create a good medical officer, ya. Dan saya nak nasihatkan supaya adik-adik yang nak berminat untuk masuk bidang perubatan ni supaya bersedia dari segi fizikal dan mental sebelum masuk ke bidang perubatan. Tak nak nanti bila you dah masuk you rasa stress dan sebagainya, ya, jadi tak boleh nak complete your studies, ada masalah dan sebagainya. So please be prepared, and always have practice good attitude lah apabila you sudah bekerja nanti, insyaAllah. Okay, so thank you so much to both doctors sekali lagi. It's our pleasure to host you as well, and terima kasih atas kerjasama. Walaupun busy, masih lagi boleh meluangkan sedikit masa untuk adik-adik di luar sana, ya, share pengalaman yang sangat berharga. Saya pasti Dr. Fazrul dan Dr. Syuha punya pengalaman dan experience to advice dapat membantu adik-adik di luar sana yang masih berfikir untuk menjadi doktor atau tidak. Jadi saya amat berterima kasih bukan sahaja untuk hari ini, tapi juga sebagai seorang frontliners yang buat masa ini masih lagi memerangi COVID-19, ya. Jadi kita sama-sama berterima kasih, dan saya juga berterima kasih kepada Melaka Manipal Medical College juga yang merupakan penaja utama kita untuk hari ini, serta Main Couch Psychology Wellbeing Center. Jadi sedikit informasi lagi mengenai Melaka Manipal Medical College Scholarship. Sekiranya adik betul-betul berminat untuk menjadi seorang doktor dan ingin tahu scholarship yang ditawarkan lebih banyak di Melaka Manipal Medical College, okay. Ada Melaka Manipal College Scholar Award, Melaka Manipal Academic Scholarship, Melaka Manipal Merit Scholarship, Melaka Manipal Hardship Bursary. So adik-adik yang ingin tahu bagaimana untuk mendapatkan financial assistance sekiranya ingin enroll di Melaka Manipal Medical College, boleh juga hubungi tim My Future di 03-921-24900 ataupun visit laman web kami www.myfuture.com.my. Jadi kita provide full assistance kepada student yang masih lagi bingung ataupun unsure ataupun mempunyai pertanyaan mengenai kos-kos ataupun bidang kedoktoran. Sekiranya ada soalan masih lagi boleh bertanyakan kepada kami dan kami bersedia untuk provide assistance kepada adik-adik, ya. Okay, so thank you very much doctors. Thank you for your time, and
selamat bekerja untuk hari esok sekiranya bekerja, tapi terima kasih banyak-banyak atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas pengalaman yang diceritakan dan tips-tips untuk student-student. Okay. Dan kepada sekali lagi kepada penaja-penaja kita, Melaka Manipal Medical College, our main sponsor ataupun penaja utama kita, terima kasih banyak-banyak atas kerana menjayakan program Livestock ini. Jadi kami amat berterima kasih kepada Melaka Manipal Medical College dan juga Mancosh Psychology Wellbeing Center. Alright, so adik-adik yang lain, kita jumpa lagi di rancangan Livestock yang akan ke udara untuk Livestock kali ketiga. Terima kasih sekali lagi dan selamat malam untuk semua ya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Thank you. Thank you. Thank you. Anda boleh live off.